Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Link attendance dekat chat. Okey. Saya rasa ada lagi 2-3 orang je kot yang tak masuk lagi kan. So, can we start? Can, sir. Cancel. Lain macam. Okay, kita punya turutan hari ini akan mengikut buku teks. So, the first one we'll start will be the Haziq, kan? Saya Sila. Boleh share screen tau kalau ada nak share screen tau. boleh Ustaz. Okay, silakan. Awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is your first topic dalam buku bahasa Arab iaitu domer, atau dalam bahasa Melayu kita panggil kata ganti nama. So sebelum kita belajar domer ni, kita kena tahu istilah singular and plural. Dalam bahasa Arab ni ada 3, iaitu mufrad, musanna dan jamak. Mufrad tu means single, menunjuk seorang ataupun satu. Musanna double, iaitu menunjukkan 2 orang sahaja atau 2 sahaja. Jamak menunjukkan 3 atau lebih. So yang ni basic-basic bahasa Arab yang kita dah tahu kan. So now kita next to the domer. Domer ada 2, iaitu munfasil dengan muttasil. So munfasil ni kita ganti nama tu diletakkan di awal ayat. Dan muttasil ni dia tak letak dekat awal ayat, tapi dia disambungkan di hujung kalimah. Antara peranannya, jika disambungkan dengan isim, ia akan menunjukkan hak milik. So next kita tengok domer munfasil. Domer munfasil ni kita akan gunakan letak di awal ayat. First, huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Yang ni semua orang dah tahu kan. So huwa ni beza yang huwa, huma, hum, ya, huma, hunna dengan anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna ni, beza dia huwa ni kita menunjukkan macam orang tu tak ada kat situ lah. Kalau macam anta ni kita bercakap dengan dia. Anta, anti ni semua kita bercakap dengan dia. So huwa ni menunjukkan mufrad, means seorang lelaki. Huma, 2 lelaki. Hum, jamak. Contoh ayat untuk ni, huwa talibun, huma talibani, hum tullabun. Itu kita akan letakkan dekat awal ayat.
Untuk hiya ni pula untuk muannas. Muannas perempuan. Untuk bagi seorang perempuan, humah bagi dua orang perempuan, hunnah bagi jamak perempuan. Lebih daripada 3. So untuk anta, antum, antum ni biasanya kita akan jumpa dalam ayat yang ada macam apa, apostrophe tu, kat atas tu kan. Biasa dalam tu kita akan jumpa ayat anta, antum, antum ni, anti, antum, antunna. Kita bercakap dengan orang tu lah, kita guna anta. Untuk ana pula ni untuk saya. Kata ganti diri nama untuk saya. So nahnu pula ni untuk ramai, kami. Okay. So akhir sekali dhamir mutasil. Dhamir mutasil ni dia sama je macam dhamir munfasil, tapi dhamir munfasil tu dia tambah kat depan. Yang ni dia tambah dekat dalam kalimah, tambah dekat ada sekali. Macam hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ina. Dia macam hu ni contoh ayat untuk hu ni macam kita guna ni rumah. Baituhu, satu rumah. Baituhuma, dua rumah. Baituhum, rumah banyak lebih daripada 3. Baituhuma, baituhum tu bukan rumah banyak, rumah satu, rumah dua, rumah tiga tau. Apa tu? Tu kembali kepada pemilik rumah tu. Dia menunjukkan kepada pemilik rumah tu lah. So, tapi kalau macam rujuk kepada rumah, dia akan jadi al-baitu, contoh warna rumah ke kan, dia akan jadi launuhu. Okay. Yang lain faham tak? Adam faham tak? Faham. Tak. Okay. Rasanya itu saja kot untuk domer. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik. Waalaikumsalam. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Ini semua tak ada soalan sebab memang tak ada ke ataupun tak nak nanti kena tanya pula? Nanti kita buat sesi soal tanya Ustaz. Okey, kalau tak ada soalan kita sambung dengan yang kedua. Jazik. Yang kedua, mufrad musanna jamak ada ke? Mia tak ada. Ada Mia Sambung isim isyarah. Saya kejap. Zamil. Share screen. Nampak tak? Nampak kan? Ada phone kan? Nampak. Allahu Akbar. Tak apalah. Kejap. Hai. Santai. Okey, ni isim isyarah. Tajuk saya isim isyarah. Isyarah. Okey, isim isyarah ada dua. Ada lil qarib dengan lil ba'id. Lil qarib yang dekat, lil qarib jauh. Saya nak tahu sebab lil qarib kita ingat qarib. Macam kita macam kawan karib, kawan rapat. Faham tak? Okey. So lil qarib kita guna ini iaitu haza, and kalau lil ba'id kita guna itu zalika. Okey, faham? So kalau haza kita guna untuk okey, dalam setiap lil qarib dengan lil ba'id ni penggunaan muzakkar dengan musanna berbeza tau. So kalau muzakkar kita guna haza. Kalau
muannas kita guna hazihi. Kalau contoh kalau dua muzakkar hazani, muannas hatani. Okey, contoh kalau jamak kita kalau kita rujuk tu adalah manusia yang hidup, makhluk yang berakal, kita guna haulai. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia macam benda, jamak benda, kita guna hazihi, kita guna muannas punya mufrad. Okey, nampak ni sama kan? Okey, kalau lil ba'id sama juga, zalika muzakkar, tilka muannas untuk mufrad. Kalau musanna kita guna muzakkar, kita guna zalika, muannas kita guna tanika. So sama juga tadi, kalau jamak kita guna ulaika, tapi kalau benda tu tak berakal, kita guna tilka, kita guna mufrad muannas balik. Ni sama tak tilka dengan yang ni. Okey. So contoh kalau rumah baitun kan, baitun kita guna haza baitun. Kalau rumah banyak baituhum, Buyutun. buyutun, kita guna hazihi buyutun. Macam tu lah. Okey, lepas tu ada soalan tak? Semua. Tak ada. Okey, kalau tak ada quiz ni kejap. Uish. Busy je. Kejap je, dia ringkas. Nak tahu korang faham ke tak? So, okay. Okay, ni aku pilih Okay. Haza, hazani, haulai. Okay, yang mana? Aku tanya, sekejap nak pilih orang. Amar. Hello Amar. Hello. Yang mana? Saya rasa kan, saya rasa lah kan, saya rasa Dah ulang saya rasa. merah kot. Kurang sekejap kurang tepat. Baik jauh dekat. Baik. Nampaklah ada Amar dalam WhatsApp. Biru cair. Okey, kalau hazani dengan haulani ni adalah ini benda yang dekat. Jadi lil qarib. Faham tak? Kalau zalika baru lil ba'id. So hazani, so ini jawapan dia. Okey. Lil qarib muzakkar. Okey, second ni last lah. Sebab ni nak cepat ni. Okey, siapa lagi? Okey, Haziq. Okey, jawapan dia. Min satu. Kuning. Kuning. Betul eh? InsyaAllah. Oh, betul. Okey, dah habis. Thank you. Dua je. Macam mana nak buat ni? Tak sure. Okey dah.
Okey, terima kasih semua. Ada soalan? Isyam Syarah. Okay. So thank you Zamil. Kita sambung next. Fi'il. Madhi Mudhari'. Najwa. Ya, sekejap Sekejap. Okey. Salah. Ya, salah. Betul. Okey, boleh nampak kan? Dia kalau tak nampak. Boleh. Okey. So sekarang ni saya nak present fi'il mudhari' dengan fi'il madi. So sekarang fi'il mudhari' dulu. Fi'il mudhari' macam yang kita tahu benda yang present tense. And dia ada 14 jenis. Jadi sebab kita ada 14 domain, sebab itulah kita ada 14 jenis untuk fi'il mudhari'. So sebelum tu dia terbahagi kepada 3. Lil ra'ib which is orang ketiga, lil muhatab orang kedua, and lil mutakallim orang pertama lah, which is ana nahnu. Okay, so kita pergi dekat lil ra'ib dulu. Lil ra'ib ni dia ada 6, 3 lelaki 3 perempuan. Okay. First huwa je kita tahu dia seorang je kan, lelaki, dia lelaki seorang. So penambahan dia hanya tambah ya je kat depan. Okay, contoh kalau macam perkataan zahaba, bila kita nak jadikan dia untuk huwa, untuk seorang lelaki, kita tambah ya. So dia akan jadi yazhabu. Okay, lepas tu huma. Huma ni untuk 2 orang lelaki, dia akan tambah ya kat depan dan juga alif nun dekat belakang. So dia akan jadi yazhabani. And then untuk hum, 3 orang lelaki, dia akan tambah ya dan juga waw nun, yazhabuna. Jadi sekarang ni kita pergi dekat bahagian perempuan pula. Untuk hiya, untuk dia seorang lelaki, dia akan tambah ta. So dia akan jadi tazhabu. Untuk huma, dia akan tambah ta dan juga alif nun. So dia akan jadi tazhabani. And then huna, untuk 3 orang perempuan, kita akan tambah ya and kita akan tambah na. So dia akan jadi, tambah nun kat belakang. Dia akan jadi yazhabna. Okay, sekarang ni kita pergi kat lil muhatab pula. Lil muhatab ni seorang yang kedua. Okay, macam maksudnya awak lah kan. So, macam anta untuk seorang lelaki, kita akan tambah ta. Dia akan jadi tazhabu. And then untuk antuma, kita tambah ta dengan alif nun kat belakang. Tazhabani. And then untuk antum, kita akan tambah ta dengan waw nun. Dia akan jadi tazhabuna. Okay, lepas tu untuk yang untuk anti, kita akan tambah ta dengan ya nun kat belakang. So dia akan jadi tazhabina. Lepas tu antuma, kita tambah ta dan juga alif nun kat belakang. Which is tazhabani. And then antunna, kita akan tambah ta dengan nun kat belakang. Dia akan jadi tazhabna. Okay, lepas tu untuk lil mutakallim, okay, kita ada 2 je, ana nahnu. Ana kita tambah alif kat depan. And then kalau nahnu kita tambah nun kat depan. Dia akan jadi azhabu dengan nazhabu. Okay. Faham kan yang untuk fi'il mudhari' ni? Lepas tu kita masuk fi'il madhi. Okay, bagus. Untuk fi'il madhi, okay, which is benda yang dah lepas, past. Okay, fi'il madhi ni for me is easier lah daripada fi'il mudhari'. Okay. Kalau macam huwa, kita tak payah tambah apa-apa. Biar je dia seorang-seorang je lah. Okay, kalau huwa dia akan jadi zahaba je. Kalau huma, kita akan tambah alif kat belakang. Dia akan jadi zahaba. And then hum, kita akan tambah waw alif. Dia akan jadi zahabu. Untuk hiya, kita tambah ta tapi ta mati. Ta yang tak mati. So dia akan jadi zahabat. Untuk huma, kita tambah ta alif. So dia akan jadi zahabata. Untuk hunna, kita tambah na kat belakang. So dia akan jadi zahabna. And then untuk lil muhatab pula, untuk anta, kita akan tambah ta kat belakang tapi baris atas. Macam tadi kan dia baris, dia mati kan, ta tu. Okay, kalau anta, untuk anta pula dia baris atas. So dia akan jadi zahabta. Okay, antuma, kita tambah tuma belakang, dia sama je. Actually kalau untuk yang fi'il madhi, untuk yang bahagian lil muhatab ni, dia ikut je perkataan kat belakang ni. Contoh kalau macam anta, so dia tambahlah zahabta. Kalau antuma, sama juga dia tambah zahabtuma. Kalau antum, zahabtum. Anti zahabti, antuma zahabtuma, and then antunna zahabtuna. Okay, untuk lil mutakallim pula.
Ana dengan nahnu ni. Ana tambah ta tapi baris depan. Zahabtu. And then nahnu kita tambah na. Zahabna. Je. And kalau nak bezakan fi'il madi dengan fi'il mudhari' ni, rasanya senang macam ni kot. Kalau fi'il madi ni, dia tak ada tambah apa-apa kat depan. Kalau fi'il mudhari' dia ada tambah kat depan. Tu je lah. Faham kan? Faham. Tu je. Dah tak ada apa-apa dah. Faham. Oh. Apa yang faham teruk sangat tu belakang lah, last sekali. Confirm faham Faham Ustaz. Lagi last saya tengok faham tak? Kalau tak ada apa-apa, kita sambung fi'il amar, Hanisah. Okay, sekejap Nampak tak? Hello? Okay. Ada. Nampak. Okay, sekejap. Boleh je nak tekan full screen sebenarnya kalau untuk slide show Sekejap. Okay, Assalamualaikum. So hari ni saya akan present tajuk fi'il amar. Seperti kita tahu macam fi'il amar ni adalah kata seru. So fi'il amar ni menunjukkan kata kerja yang menunjukkan perintah atau arahan. Which is dalam ayat tu kita macam nak suruh dia buat something lah. Macam contohnya kalau kita tengok kat sini, ya Muhammad izhab ilal fasli. So dia kalau dalam bahasa Melayu, wahai Muhammad pergilah ke sekolah. So di sini ayat ni menunjukkan dia cakap wahai Muhammad pergilah ke sekolah. So dia memerintahkan seorang tu untuk pergi ke sekolah macam tu. Lepas tu fi'il amar ni dia hanya untuk kata ganti nama diri kedua sahaja, which is mukhatab. Kalau dalam bahasa Melayu kata ganti nama diri kedua macam awak macam tu je. Dia tak boleh untuk mereka, dia tak gunalah untuk fi'il amar. So kita tengok tasrif fi'il amar, kalau anta dia akan jadi. Saya seorang je ke skrin tak bergerak? Saya pun sama. Sama dengan saya Ustaz. Saya macam pelik kenapa ni? Sekejap. Tak nampak Awak full screen ke Hanisa? Kalau tak buka Ustaz saya rasa. Hanisa full screen ke? Tadi share screen ke, all screen ke ataupun share window? Share window. Share window memang tak boleh full screen lah. Sekejap. Silap. Sekejap lah. Kalau nak full screen kena share semua, share. Sorry. Kena share entire screen kalau nak full screen. Okay. Nampak tak? Ada cerita komedi panjang. Patient ni. Nampak tak? Nampak? Ni baru nampak. Okay. Sorry. Okay, so kena ulang balik ke ni? Boleh jugalah, dia orang macam dia orang tak dengar tadi tu. Okay, fi'il amar ni kata seru kan? So fi'il amar ni kata kerja yang menunjukkan perintah atau arahan. So dalam ayat tu dia menunjukkan seorang tu memerintahkan seseorang yang lain. Lepas tu contoh ayat kita boleh tengok, ya Muhammad izhab ilal fasli. So di sini dia macam cakap wahai Muhammad pergilah ke sekolah macam tu. Dia minta untuk Muhammad pergi ke sekolah. Lepas tu fi'il amar ni hanya untuk kata ganti nama diri kedua sahaja, which is mukhatab, ataupun kalau dalam bahasa Melayu macam awak macam tu lah. Dia untuk kata ganti nama diri yang kedua sahaja. So kita tengok tasrif fi'il amar. Kalau anta dia akan jadi if'al, antuma if'ala, dia akan tambah alif ni, antum if'alu, ditambah waw dengan alif. Lepas tu ada alif kat hadapan ni. Lepas tu anti if'ali, antuma if'ala, antuna if'alna. So biasanya fi'il amar ni dia daripada fi'il mudhari' sebenarnya. Kita tengok macam mana dia tukar daripada fi'il mudhari' kepada fi'il amar. So
daripada perkataan fi'il mudhari' untuk tukar kepada fi'il amar, kalau anta, dia akan buang ta yang kat hadapan ni, dia akan buang ta kat hadapan dan ditambah alif. Kalau antuma, antuma dia akan buang ta dan buang nun, so dia akan jadi ishaba. Kalau antum, dia akan buang ta, lepas tu dibuang nun, lepas tu ditambah alif. Okey, jadi ishabu. Lepas tu anti, buang ta dengan nun, akan jadi ishabi. Lepas tu kalau antuma, buang ta dengan nun jadi ishaba. Kalau antuna, buang ta, dia buang ta saja. Dia takkan buang nun. Sebab kalau dia buang ta dengan nun, jadi zahaba saja. So macam zahaba saja jadi root word pula. So dia akan buang ta saja. Lepas tu kita tengok example. Untuk anta, contoh ayat dia, Ya Muhammad izhabu ilal fasli. Biasanya kalau fi'il amar ni dia akan ada ya. Dia macam nak suruh menunjukkan dia nak perintah ke seseorang kan. Lepas tu dia akan guna Ya Muhammad izhabu ilal fasli. Macam mana kita tahu ni? Izhabu. Ishab, sorry. Batu Lepas tu, mati. lepas tu macam mana kita nak tahu ni anta? Kita tengok dia suruh ni dia akan guna Muhammad, which is Muhammad tu seorang lelaki kan. Sebab tu lah kita akan guna anta. Lepas tu akan guna ishabu. Lepas tu kalau antuma, antuma kalau perempuan dengan lelaki ni dia sama je. Dia akan tambah alif kat hadapan dengan alif kat belakang. So ni ayat antuma sebab Ya Yusuf wa Muhammad. So dekat ayat ni menunjukkan dia seru dua orang lelaki, which is Muhammad dengan Yusuf. So akan guna ifhama. Lepas tu kalau anti, ya ibnati ishrabi al-halib. Anti ni kita tengok daripada ibnati. Ibnati ni wahai anak perempuan, Ishrabi minumlah al-halib susu. So dia seru anak perempuan tu seorang je perempuan. Sebab itulah dia akan guna anti, so akan tambah ya kat belakang. So akan jadi ya ibnati ishrabi al-halib. Lepas tu antuna contoh ayat dia ijlisna ya talibati. Sebab kita tahu ya talibati ni menunjukkan 3 orang perempuan. Sebab itulah dia akan guna antuna. So fa'il dia akan jadi ijlisna. So saya rasa itu saja. Thank you. Yang tasrif tadi macam ada video je. Tapi saya takut tak bunyi lah. Tengok sikit. Sekejap Sekejap Stop sharing sekejap. Okay, nampak tak screen? Ha? Okay. Dah ada dah. Bukan slide. Ya. Astagfirullahaladzim. Dah ada ke? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk
tajuk saya hari ni Zorof makan dan Wazorof Zaban. Okey, Zorof terbahagi kepada dua, iaitu Zorof Makani dan Zorof Zamani. Zorof Makani menunjukkan keterangan waktu atau masa. Zorof Zamani menunjukkan keterangan tempat. Perkataan yang berada selepas Zorof akan berbaris bawah. Contoh Zorof Makani, kalau tak nampak boleh buka muka surat 73 kat buku. Okey, Khalfa dan Waro'a maksud dia belakang, behind. Amaman, in front, depan. Fauqa, atas, above. Tahta, bawah, under. Yamina, kanan. Yasara, kiri, left. Baina, di antara, between. Haula, around, sekitar. Indah, at, pada. Ladan, next to, sebelah. Khorija, outside, di luar. Dahila, inside, dalam. Januba, selatan, south. Syamala, utara, north. Syarqa, timur, east. Gharba, barat, west. Untuk Zorof zaman, al-yaum, hari ini, today. Asbu'a, one week, seminggu. Syahran, a month. Sanatan, year, tahun. Lepas tu subahan, pagi, morning. Lahzatan, moment, sebentar. Masa'an, evening, petang. Lailan, night, malam. Zohran, noon, untuk tengah hari. Jalalan, true, melalui. Hello? Qilala. Khilala. True, melalui ataupun panjang. Panjang pun boleh tak? Sepanjang. Panjang. Ghadan, tomorrow, esok. Amsi, yesterday, semalam. Qabla, before, sebelum. Mudah dia after, ba'da, selepas. Last kali saatan, hour, jam. Okey, tadi yang untuk Zorof zaman dan Zorof makan ni, baris perkataan selepas Zorof ni, baris belakang dia baris bawah sama macam huruf jar. Lepas tu yang kalau untuk Zorof untuk Zorof zaman tadi tu, kalau selalu kan ada Laila, ini untuk Zorof zaman ada Lailan, Masaan, bahkan dia ada tanwin. Kalau kita letak dalam ayat selalunya perkataan ni ada dekat belakang sekali. Tapi kalau tak nak letak kat belakang sekali, bukan. Tapi kalau tak nak guna contoh macam Lailan tu, kalau tak nak guna Lailan boleh tukar dia jadi fi alail. Maksudnya tambah fi, Lailan tu tanwin kita buang. Lepas tu kita tambah fi dengan alif lam dekat Laila tu. Itu je. Terima kasih. Boleh share? Dah. Okay, saya tambah sikit. Ada beberapa benda. Dekat Zorof makan tadi, okay, cuba sakan jap. Okay, dekat Zorof makan, semua Zorof makan ni boleh menggantikan tempat huruf jar, which is selepas Zorof tu isim baris bawah. Pun kalau musanna dia akan dengan ya nun, jamak pun dengan ya nun. Okay, kalau untuk Zorof zaman,
Next, yang zaraf zaman je. Okay. Zaraf zaman, semua benda yang ada tanwin dekat atas macam syahran, sanatan, lahzatan, sabahan, bu'an, masaan, lailan, zuhran, al-yawma, sa'atan, amsi. Yang tu semua akan duduk belakang sekali dekat dalam ayat. Tapi kalau macam contoh dengan ba'da, qabla, khilala, tiga ni, ba'da, qabla, khilala, dia tak akan duduk dekat belakang sekali dalam ayat, tapi dia akan duduk dekat tempat yang sama macam mana huruf jar berada. Sebagai contoh, kalau saya nak kata saya makan tengah hari selepas saya tidur selepas makan. Anamu ba'da al-akli. So ba'da tu tak duduk belakang sekali. Faham Faham. Okey, ada soalan ke ataupun ada lagi ke Eliana? Tak ada. Ada take 5 sebelum kita sambung sifat mausuf. 245 kita sambung boleh? Boleh Ustaz. Okey. Boleh. Lepas ni sifat mausuf Danish kan? Ya Ustaz. Okay Danish. Okey, saya start Ustaz. Boleh. Nampak Ustaz? Nampak. Okey. Jadi tajuk saya al-sifat wal mausuf. Al-sifat wal mausuf ni lebih kurang kepada cara untuk kita menggambarkan sifat sesuatu benda tu. Contohnya di sini lah. Big house. Jadi nilai ada sifat adjektif kan. Sifat al-mausuf kita ada 4 syarat. Iaitu first one is nakira atau makrifah. Nakira contoh dia adalah macam tanwin, baris dia kena sama. Makrifah macam kalau ayat dia start dengan alif lam, jadi ayat yang untuk menggambarkan satu benda pun dia start dengan alif lam. Contoh ayat dia, contoh al-waladu al-nashitu. Jadi kat sini kita nampak dia ada makrifah iaitu alif lam. Syarat kedua, dia kena sama daripada segi jenis plural kalau plural. Jadi kalau mufrad, jamak. Contoh ayat ni macam dalam kotak merah ni. Haza muallimu mahirun. Jadi kalau dia ayat dia
mufrad, jadi yang belakang depan ni juga mufrad. Syarat yang ketiga, muzakkar muannas. Yang ni dia kena sama jenis. Kalau dia muzakkar, dia muzakkar, dan kedua-duanya muzakkar. Muannas dengan muannas. Contoh saya bagi ayat ni daripada kat buku Al-Mujtahidu Najih. Jadi ayat dia dua-dua muzakkar. Yang last sekali adalah lebih kepada jamak muannas. Contohnya Al-Mujtahidu Najihatun. Itu untuk mufrad. Kalau untuk jamak Al-Mujtahidatu Najihatun. Jadi ni je syarat dia, jadi sikit je. Okay, tu je. Okay, terima kasih. Dah start? Ada soalan ke? Jam, faham tak? Tak. Hah? Lima Apa? puluh 50-50. Cuba cerita sekali lagi, Dam. Saya. Dah, ada orang lain kena madam. Dennis. Buka slide ni boleh tak? Buka slide. Ya. Okey, sini. Nampak? Nampak. Cerita Dam, apa yang faham? Apa yang 50 tu, apa yang 50 lagi? Yang saya fahamnya kalau apa ni yang Dennis punya tajuk ni, kalau nak letak dia, kalau tengok dekat apa ni makrifah tu kan. Kalau makrifah tu dia kena ada alif lam. Tu je. Ya kejap. Saya tengok buku balik, nota balik. Lama dia mencari nota dia tu. Apa yang ada? Nama Amar ke Haziq ke? Cuba cerita sikit. Yang ada ni. Amar ke Haziq ke? Naim ke? Adina ke? Siapa-siapa je lah. Cuba cerita sikit apa yang faham daripada topik ni. Semua buka laptop, buka phone, lepas tu hilang daripada depan phone ni. Tak Ustaz. Haziq, cuba cerita sikit. Apa yang faham daripada tajuk ni? Sebenarnya saya kurang faham ke?
Ah, Sekejap Ustaz, sekejap. Adam cari buku nota terus hilang. Ustaz. Adam. Lepas tu yang mufrad musanna jamak tu. Kan yang tu kan. Kalau contoh ayat dia tu macam contoh ayat dia jamak kan. Untuk yang Dennis punya tajuk ni dia kena jamak juga. Dua-dua tu kena jamak. Macam contoh ayat dia Baitu Kabirun. Baitu Kabirun tu apa ni mufrad. Maknanya Baitu tu kena mufrad, Kabirun tu pun kena mufrad. Lepas tu kalau dia jamak, macam contoh jamak dia Buyutun Buyutun. Buyutun Kabiru. Apa benda? Buyutun Kabiruna. Suka hati. Danish, kalau buyutun, sifat dia akan jadi apa? Kalau Jamak. bunyi tu, Ah, sifat dia akan jadi sifat apa ni? Kalau kabirun tu, baitun kabirun. Kalau baitani akan jadi? Kabirotani. Ni ada kabirotaninya. Muzakkar tu. Baitun kabirun, baitani kabirani. Kalau buyutun? Tukang present jawapan dia apa? Apa sangat saya tak tahu. Aduh, Kabironi. kabirani apa benda pula dah ni? Terlepas trip ni. Kabirun juga Ustaz kan? Kan. Dia Kabiruna. kalau jamak, baitun tu kan jamak ghair aqil kan? Betul tak? Baitun tu jamak ghair aqil. Yes, kabirotun. Sebab kalau jamak ghair aqil, dia punya sifat akan jadi muannas mufrad. Dan cuba scroll page number 2. Dekat tu contoh hadza kitabun tu. Kita tengok hadza kitabun. Hadza kitabun mufidun. Hadzani kitabani mufidani. Tapi bila kutubun jamak, walaupun asal dia muzakkar, tapi bila kutubun jamak, dia jamak ghairu aqil, sifat dia akan kembali kepada mufrad muannas. So dia akan jadi hazihi kutubun mufidatun. Okey. Tapi cuba tengok balik dekat yang dalam kotak merah dengan kotak biru. Kotak merah dengan kotak biru sebabkan dua-dua tu bukannya benda, dua-dua manusia. So sebab itulah dia punya pair dia pun akan dekat jamak pun yang belakang dia pun akan jamak. Tengok muallimun mahirun, muallimani mahirani, muallimuna mahiruna. Sama juga macam bawah tu muallimatun mahiratun, muallimatani mahiratani, muallimatun mahiratun. Basically tajuk ni tak adalah susah mana pun. Dia ada 4 syarat yang kita kena sentiasa dua-dua benda kena sama. Which yang pertama is tadi in terms of nakirah ma'rifah. Kalau yang depan nakirah, yang belakang pun nakirah. Kalau depan ada alif lam, belakang pun akan ada alif lam. Yang kedua in terms of mufrad musanna jamak. Mufrad akan dengan mufrad, musanna dengan musanna, jamak dengan jamak, melainkan jamak ghair aqil. Jamak ghair aqil dia punya pair dia adalah mufrad muannas. Dan yang ketiga muzakkar, dia akan sentiasa dengan dia akan pair dengan muzakkar, muannas akan dengan muannas. Kecuali yang tadilah jamak ghair aqil tu dia akan pair dengan muannas kan, walaupun dia muzakkar ke muannas pun. And then in terms of baris, kalau yang first word baris atas, yang second word tu akan baris atas. First word baris bawah, yang belakang pun akan baris bawah. Kalau depan baris depan, atas belakang pun baris depan. Okay. Clear? Ya. Ustaz, Ya. jamak relakir tu jamak yang tak berakal, maksudnya yang benda yang Selain tak daripada manusia. okey. Okay. Tak ada soalan Tak ada.
Sarah. Okay, sambung. Mudhaf ilaih. Siapakah? Adina. Saya Ustaz. Sekejap. Adam tak sabar lah tu. Aku salah ayat lagi. Nampak tak? On the way. On the way, okay. Okay, dah nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni saya nak terangkan pasal mudhaf ilaih. Sorry tak ada introduction sebab saya nak buat yang paling simple. Basically mudhaf ni mudhaf ilaih ni sebenarnya adalah daripada dua perkataan akan bentuk satu ayat yang sama makna. Contoh macam dekat slide ni, sayyaratu al-mudarrisi, iaitu kalau sayyaratu adalah mudhaf, kalau al-mudarrisi ni adalah mudhaf ilaih. Lepas tu boleh tengok kat muka surat, kalau buku teks boleh buka muka surat 96 juga. Sama juga macam contoh atas tu, daripada as-sahatu jadi al-jami'ati, bila potong alif lam dia akan jadi sahatu al-jami'ati. Kenapa kita potong alif lam? Okey, sekejap. Peraturan untuk mudhaf iaitu perkataan yang kat depan tak boleh ada alif lam. Dan hujung untuk perkataan mudhaf tu kita tak boleh ada tanwin. Macam contoh dekat buku teks ni pun sahatu dia tak ada, dia bukan tanwin. Lepas tu kalau mudhaf ilaih ni pula dia boleh alif lam. Maksudnya dia tak semestinya wajib. Dia ada lagi beberapa ada satu dua syarat yang boleh jadikan dia tak ada alif lam. Lepas tu setiap hujung mudhaf ilaih tu iaitu perkataan kedua ni dia perlu baris bawah iaitu kasrah, atau dia akan ikut dhamir muttasil pada isimnya. Okey, apa maksud dhamir muttasil pada isimnya? Boleh ada contoh ke? Lupa. Ada. Kat buku teks ni yang kotak ketiga tu, yang isim tambah dhamir muttasil tu, itulah. Okay. Lepas tu kalau kan tadi saya cakap kalau mudhafu ilaih ni biasanya kalau kita akan nampak mudhaf ilaih ni ada alif lam, tapi ada satu dua syarat yang dia tak ada alif lam, iaitu bila isim dia adalah isim alam. Isim alam tu adalah kata nama untuk nama orang atau nama tempat. Contohnya macam ni, baitu Zaid tu nama orang, so kita tak boleh letak alif lam. Jadi kita hanya letak baitu Zaid, tak boleh baitu al-Zaid, tak ada. Okay, lepas tu itu lepas tu kalau mudhaf yang berupa musanna atau jamak ataupun dia belakang perkataan mudhaf tu belakang dia ada nun, belakang dia ada nun, kita kena buangkan dia. Contohnya macam ni, contohnya yang muslimah ni kita akan tukarkan dia jadi muslimah saja. Sama juga macam muslimuna, kita buang jadi muslimu saja. Okey. Nak bagi contoh ke? Contoh lagi ke? Tak je, setiap seorang satu contoh. Contoh apa? Suruh setiap seorang bagi satu contoh mudhaf ilaih. Lepas tu boleh lah. Lepas tu Adina cuba type dekat dalam tu. Alamak. Dia tak boleh nak naik. Lambat nak type Jawi. Type tak boleh. Boleh Ustaz tapi lama. Tak payahlah. Lama sangat. Suruh dia orang sebut je.
Boleh bagi contoh lah kot. Minta Saya sikit. rotan Apa benda? Apa contoh Aziz? Afinatin Adam. Afinatin Adam. Ha? Tak dengar. Haziq, awak macam bisik-bisik lah ini Haziq. Safinatin Adam. Sorry, saya tak dengar juga. Dengar? Saya dengar tapi dia macam tak clear. Masjidul Rasulillah. Okey, Masjidul Rasulillah. Lagi? Ra'isul Fasli. Ra'isul Fasli. Lagi? Mudirul Madrasah. Mudirul Madrasah. Kitabun al-Muslim. Ha? Kitabu al-Muslimi. Kitabul Muslimi. Okey, lagi? Ra'isul Fasli. Dah ada dah, Ma. Ra'isul Madrasah. Dia ubah mudir dengan Rais je. Ada lagi? Mal'abu So- Jami'ati. Okey, Mal'abul Jami'ati. Okey, apa beza mudhaf ilaih dengan sifat mausuf yang tadi? Baris. Baris. Selain daripada tu, Kalau isim mausul tadi yang saya faham isim mausul tu dia macam kena sama. Kalau mudhaf ilaih ni tak semestinya kena sama. Dari segi musanna ke jamak dia ada dia punya cara lah macam tu. betul lah. Tapi dia berbeza dari segi itulah kalau untuk nak bezakan dia. Tapi sebab dia dua perkataan juga kan. Tapi bezanya kalau sifat mausuf tadi, kalau salah satu tak ada alif lam, dua-dua tak ada alif lam. But then for mudhaf ilaih, depan tu mesti tak ada alif lam, yang belakang tu either ada alif lam ataupun dia bersama dengan dhamir kat belakang kan. Dan dari segi maksud pun berbeza sebab mudhaf ilaih dia bukan menceritakan pasal sifat perkataan yang sebelumnya, tapi dia jadi satu frasa yang mana maksud dia macam dengan something of something lah. Contoh leader of opposition, field of university, hodohnya head of class dan sebagainya. Tapi kalau masa dengan sifat mausuf tadi, dia more kepada adjektif, bukan more kepada adjektif, naik adjektif pun. Macam contoh thawbun jadidun, thawbun jamilun, baju yang kain yang baru, baju baru, baju yang cantik. So itulah perbezaan di antara sifat mausuf dengan mudhaf ilaih. Ada soalan? Tak ada Faham Confirm faham ni? Adam faham ke Adam? Faham Ustaz. Adam ni diam. Sekejap lagi saya tanya, tiba-tiba 50-50. Ya. Saya ada Ustaz. Ada, memang ada. Faham ke tidak? Faham. Ustaz, sebenarnya kan bila saya cari pasal mudhaf ilaih ni ada lagi beberapa syarat tau, cuma saya tak masukkan sebab takut saya sendiri yang pening. Lagi sebab Syarat apa? macam kan ada mana ada ya gambar ni. Dia ada kata kalau contoh untuk mudhaf ni syarat mudhaf ni juga untuk zorof. Saya tak sure zorof tu macam mana. Okay. Mudhaf ilaih yang korang belajar ni very simple je sebenarnya. Macam sort of 10 to 15% out of the whole mudhaf ilaih actually. So tak payahlah lebih-lebih. Kalau lebih-lebih nanti pening kepala kot.
Cukup sekadar tahu yang first word mudhaf, yang mudhaf tu tak ada alif lam, and mudhaf ilaih dia kena ada alif lam dan dia sentiasa berbaris bawah. Tu je. Cukup tahu setakat tu je. Yang selebih-lebihnya tu tak payahlah. Okey. Okay Ustaz. Sebab kalau ikutkan betul-betul semua topik grammar yang kita belajar dekat level 2 ni memang very surface je pun. Dia tak touch on betul-betul dalam-dalam pun sebenarnya. Banyak benda lain kalau nak tengok betul-betul dalam-dalam. Okey. Sambung. Next, fa'il. Adam. Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ini punya gambar. Tajuk ini ialah fa'il. Okay. First kita kena kenal dulu fa'il tu. Fa'il ni dia merujuk kepada pelaku. Adam, back kepada first slide tadi. Slide. Fa'il. Oh, Assalamualaikum cantik. Waalaikumsalam handsome. Dah. Okay, so Fa'il ni fa'il ni dia merujuk kepada pelaku. Maknanya fa'il ni syarat dia sebelum ada fa'il ni dia kena ada fi'il dulu. Dia kena ada fi'il. Fi'il tu tahu apa? Fi'il tu kata kerja. Macam contoh ayat dia labisa al-arisu malabisa az-zawji. Kalau semua tahu labisa ni pelaku. Labisa ni kata kerja. Lepas tu al-arisu ni pelaku. Maknanya sebelum fa'il ni dia memang kena ada pelaku dia. Fi'il tu. Kalau boleh tengok muka surat 106 tu. 106 tu. 106 tu sama je macam yang ni. Dia memang kena ada fi'il dulu baru kena ada fa'il. Lepas tu kita pergi dekat contoh dia. Kalau kotak belah kanan ni muzakkar. Lepas tu kotak belah kiri ni muannas kan. Kita bagi contoh ayat pertama dulu, kita pergi dekat mufrad. Mufrad ayat dia hadara al-mad'u walimatal al-ursi. Lepas tu sama juga dengan musanna dia. Kalau kita tengok, kalau kita perasan kan, sebelum ada fa'il ni semua ada fi'il. Kalau kita perasan yang merah ni fi'il. Tengok semua dekat sama ada dekat muzakkar ataupun semua ada fi'il sebelum fa'il. Lepas tu kalau nak cam fa'il ni satu lagi nak cam fa'il ni dia baris belakang dia baris depan. Kalau yang saya faham lah. Baris depan tu maknanya fa'il ni dia mesti marfu'. Marfu' tu maksud dia baris depan. Sama ada mufrad ke, mufrad macam mufrad yang first ni mufrad untuk muzakkar. Hadara al-mad'u. Kalau perasan ni fa'il dia ni baris depan belakang dia. Lepas tu kalau musanna pun sama, dia baris depan, cuma dia tambah alif nun. Yang ni saya search dia kata baris depan Ustaz, tapi tengok lah ni macam dia tak pasti. Untuk fa'il dia baris depan, tapi kan ingat tak table yang saya bagi tu, kalau baris depan punya gang musanna dengan alif nun, jamak muzakkar salim dengan waw nun. Saya rasa tu salah kan, bukan mufrad musanna kan. Mana? Al-mufrad al-musanna bawah sekali tu kan musanna kan, tu jamak sebenarnya. Tu jamak. Oh, tak perasan. Ni jamak. Yang bawah dua ni jamak. Sambung. Sambung. Lepas tu untuk jamak pun sama, dia kena baris depan juga belakang dia. Nampak tak? Hadara al-mad'una, dia kena baris depan. Lepas tu sama juga dengan yang muannas ni. Muannas pun sama lah. Cuma muannas ni kalau kita belajar beza muannas dengan muzakkar. Muzakkar dia tak ada ta. Kalau muannas ni dia ada ta. Kalau mufrad dia. Mufrad untuk muannas al-mad'uwatu.
Kalau pasal almarhum Watu ni dia buka baris lepas kat depan dia ni. So nak macam Fa'il ni dia memang kena baris depan. Dia baris depan, lepas tu sebelum Fa'il kena wajib ada ni. Apa ni? Fi'il depan dia. Macam tu. Bila Ustaz? Ni je, ada soalan ke? So kalau fa'il ni dia akan ada dekat dalam jumlah apa? Jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Ke dalam dua-dua? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah sahaja. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Sebab kita akan jumpa lagi dengan fa'il ni sekali lagi. So apa kata kalau kita terus sambung dengan yang seterusnya, which is maf'ulun bih, Amar? Hello sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, semua boleh buka muka surat 116. Dah buka ke? Dah buka. Okey. Jadi hari ini saya akan membentangkan tajuk maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni lebih kurang macam dia di antara komponen yang sepatutnya ada dalam satu ayat tu. Dia adalah perkara yang dilakukan. Contoh kat situ tengok misal tu, kataba talibu ad-darsa. Kataba menulis Kataba menulis pelajar, pelaku dia, dan ad-darsa adalah benda yang dilakukan, iaitu dia menulis pelajaran dia. Dan dia ni maf'ulun bih ada dua jenis, iaitu domair dan isim. Untuk domair dia kat situ ra'aituka fi hafliz zafafi. Ra'aituka, ka tu adalah dia punya maf'ulun bih. Maf'ulun bih dia tu adalah domair. Domair huwa huma hum ya huma hunna tu. Dia punya domair al-muttasilah, sambungan domair tu, iaitu hu, huma, hum, ha. Itu adalah maf'ulun bih bagi ad-domair. Dan seterusnya al-ismu. Al-ismu ni ada mufrad, musanna, jamak, untuk muzakkar dan muannas. Okey, mufrad satu kan, muzakkar lelaki. Jadi kat situ contoh dia ra'a Muhammadun al-muallima. Dia akan berbaris atas kerana dia adalah isim. Awak tak nampak sebab saya tak present pun. Yes, thank you sir. Sorry. Okey. Mufrad muzakkar, ra'a Muhammadun al-muallima. Dia berbaris atas kerana dia adalah isim. Dan mufrad muannas, ra'a Muhammadun al-muallimata. Jadi disebabkan dia perempuan, maka tambahlah ta marbutah di akhirnya dan berbaris atas kerana dia pun isim juga. Seterusnya musanna muzakkar, musanna untuk dua orang lelaki, ra'a Muhammadun al-muallimaini. Disebabkan dia kena berbaris atas, jadi muallimaini. Ma tu di bawah atas, jadi kena tambahkan ya nun di belakang. Seterusnya dua orang untuk perempuan, ra'a Muhammadun al-muallimataini. Ta marbutah tambah dengan ya nun, jadi muallimataini. Seterusnya ni jamak. Jamak ni ada banyak sikit contoh untuk kepelbagaian untuk kalian semua. Jamak muzakkar, ra'a Muhammadun al-muallimina. Okey, ra'a Muhammadun al-muallimina. Untuk perempuan
Ra'a Muhammadun al-muallimati. Tambah alif ta di belakang untuk ramai, lebih daripada 2 orang. Seterusnya Ra'a Muhammadun ar-rijala. Rijal tu adalah lelaki atau orang pemuda. Ar-rijala. Ra'a Muhammadun an-nisa'a. Nisa'a tu adalah perempuan. Nisa'a apa dia punya mufrad dia? Apa yang mufrad tu? Banat Banat Ustaz? Tak, bukan. Apa Saya dah pernah bagi dah mufrad dia. Dan saya dah pernah cakap ingat sampai bila-bila mufrad dia. Muda. Mira'atu Mar'atun, mar'ah. Mar'atu. Kalau mir'ah tu cermin, mar'ah. Dia huruf balik atas. Okay, saja test tadi. Mar'atun. Mufrad. Okay. Seterusnya yang saya pun tak tahu kenapa hitam kat situ, tapi tak apa, abaikan. Jama' muannas Ra'a Muhammadun al-masajidah. Kenapa masajidah? Masjid ni dia punya jamak memang masajidah. Ni apa jama' muannas? Sebab memang tak ada yang jamak muzakkar kan. Ini jamak, ni muannas salim. This one muzakkar salim. Yang ni dua ni jamak. Yang bawah ni pula jamak ghair aqil. Jamak ghair aqil kan tak ada muannas muzakkar, dia akan jadi muannas. Yes. Itu sebabnya tak ada muzakkar yang rakan-rakan. Yes. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan ke? Ada soalan Ustaz, cara-cara pun kan, maf'ulun bih bentuk dia akan jadi macam tu je lah. Maksudnya? Yang untuk isim tu mu'allimaini, untuk muzakkar, musanna, takkan tukar jadi mu'allimina ke? Tak ada Kalau mu'allimain untuk musanna, kalau mu'allimina untuk jamak. Oh, memang takkan berubah kan? Dia tak akan berubah dah. Ingat yang table saya bagi dulu tu, yang ada baris-baris tu. Okay. Ada soalan ke? Ada siapa nak tanya soalan lain lagi? Kalau tak ada, kita boleh sambung ke tajuk seterusnya yang agak panjang. Kita start dengan jumlah ismiyah dulu. Jumlah ismiyah dulu Jumlah fi'liyah dulu boleh. Tak kisah siapa-siapa dulu. Nak fi'liyah dulu ke ismiyah dulu? Fi'liyah lah dulu. Fi'liyah Aida. Aida ada kan? Aida tadi macam nampak dia bersama ada. Ada jap. Nampak tak skrin? Nampak. Nampak. Awal dah salah hijau dah. Apa? Mana? Patutnya jumlah tu al-jumlah tu al-fi'liyah tu. Sorry. Okay, hari ni saya akan, Assalamualaikum. Hari ni saya akan present tentang jumlatul al-fi'liyah tu. Maksud dia verbal sentence. Lepas tu nak tahu macam ni dia kena start dengan verb, kata kerja atau perbuatan. Okay, jumlatul al-fi'liyah tu ni dia ada fi'il, fa'il dengan maf'ulun bih. Lepas tu cara nak tahu dia fi'il, pertama dia sentiasa mufrad, second dia akan follow fa'il sama ada dia muzakkar atau muannas.
tiga dia boleh jadi madi, mudhari' atau amar. Lepas tu kalau nak tahu Saya Slide memang nampak tak slide. gerak Aida. Saya nampak slide bergerak. Gerak lah. Bergerak Gerak, ke? gerak. Alamak. Gerak, bergerak. Gerak. Easy code. Okay, sambung Okey, sambung. Sama. lepas tu cara nak tahu dia fa'il, dua ataupun pelaku dia. First, isim dia baris depan. Second, dia ada dua bentuk, domer mutasil dengan noun. Okay, cara nak tahu maf'ulun bih pula, first dia isim baris bawah. Second, dia sama macam fa'il juga, dia ada dua bentuk, domer dengan mutasil. Domer mutasil dengan noun. Okay, next. Jumlatul fi'liyah ni, dia ada 4 bentuk. Okay, yang pertama ni paling simple. Dia ada fa'il dengan fi'il dengan fa'il je. Contoh dia jalasa dengan atil mizu. Okay, second dia sama macam tadi, cuma dia tambah maf'ulun bih je. So contoh dia akala atiflu dengan atiflu al-arza. Okay, next. Third, dia sama macam tadi tapi maf'ulun bih tak ada, dia tambah huruf jar dengan isim majrur. Okay. Okay, contoh dia zahabat at-talibatu ila al-madrasati. Macam mana nak tahu fa'il? Dia kena fa'il tu kena fa'il tu dia kena sentiasa mufrad. Lepas tu dia kena ikut fa'il in terms of dia muzakkar atau muannas. Okay, fa'il ni pula macam nak tahu sebab dia macam tadi lah, dia baris depan. Ni baris depan. Lepas tu macam korang tahu kalau huruf jar, lepas huruf jar dia akan baris bawah. So isim majrur dia baris bawah. Okay. Lepas tu empat ni macam dia macam bentuk yang paling panjang. Lepas tu dia macam complete each other. Faham tak? Macam kalau nak senang faham, just hafal bentuk empat ni je. So dia ada fa'il, fi'il, maf'ulun bih dengan huruf jar dengan isim majrur. Fa'il dia akala, fa'il dia at-talibu, maf'ulun bih dia al-arza, huruf jar dia fi, isim majrur dia al-mat'am. Lepas tu revision. Ustaz bolehlah pilih 3 orang jawab soalan ni. Awak lah pilih sendiri. Siapa? Tak kisah. Siapa? Eli. Nombor 1. Skim gerak ke? Saya Memang tak nampak apa-apa Ustaz tiba tadi. Sekarang tengah dekat slide revision. Dia nak korang tolong ke? Okay. Siapa nak jawab soalan 1, 2, 3 tu? Naim. 1 betul. Terbagi Adam nombor 2. Danish. 2 salah. Nombor 2 Adam, nombor 1 Danish, nombor 3 siapa? Naim. Aziz. Naim pun Naim lah. Apa soalan dia Ustaz? Dia suruh baca ayat tu, suruh tengok betul ke salah ayat tu. Sebab saya tak nampak apa Ustaz. Tak apa lah. Ya. Tak guna phone Haziq? Saya try nombor 1 Ustaz Boleh. Betul. Betul.
Betul. Yakin betul? Betul. Confirm Ah, Tak ada salah. ya. Ah, Betul, betul. Ya ke? Betul Ustaz, betul. Betul, betul. Betul, Ah. betul. Okay, nombor 1 betul. Okay, nombor 2. Nombor Salah. 2, salah. Aziz dia, Aziz. Nombor 2 salah. Apa yang salah? Al-Muslimatu. Sepatutnya dia kena jamak. Sepatutnya dia kena mufrad, habis itu jamak. Tak. Nadiram. Yusolli. Yusolli salah. Kenapa Yusolli salah? Sebab baris bawah. Sebab baris bawah. Tak. Sebab apa? Itu lagi. Tu zakah. Sepatutnya. Baris atas. Mu'annas. Sepatutnya depan dia tu apa? Sepatutnya Yusolli tu ganti dengan? Tusolli. Tusolli. Yes. Tusolli. Tusolli. Solli. Okey, nombor 3 betul ke salah? Salah. Salah. Sebab apa Naim? Tahu. Tak Apa tahu. Naim? Habis tu. Haziq, Apa? apa salah Haziq? Aku tak nampak apa-apa. Tak nampak apa-apa. Alah kesiannya dia tak nampak. Kejap saya snap gambar. Tadi dia nampak Ustaz yang saya punya. Saya tak nampak juga. Tiba-tiba tak nampak pula masing-masing. Tu tak nampak lagi saya tak tahu lah. Okey Ustaz. Ya Allah, betul Ustaz. Tu saya dah hantar dah nombor 3. Apa yang betul ke salah? Betul. Apa yang salah? Salah Ustaz, salah. Apa yang salah? Betul. Kejap betul, kejap salah dia ni kan. Kejap-kejap bagi saya fikir. Tak nisu mi'rad tu. Baitiha. Ustaz salah Ustaz. Jap. Betul ke salah? Saya rasa saya ada masa untuk sakit kepala. Saya rasa betul Ustaz. Saya rasa salah Ustaz. Naim, Salah, betul ke salah? Okey, saya pergi seorang-seorang lah. Naim, betul salah? Saya rasa salah Ustaz. Alah. Okey, sekejap saya tengok dekat list. Adibah, betul ke salah? Masa pun cakap salah ni. Betul kot. Betul kot. Okey, Adibah cakap betul. Aida tak boleh. Aida sebab dia soalan. Dia yang tanya. So tak payahlah. Ataupun kita tanya je lah Aida. Aida betul ke salah? Salah. 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 Aida kata tak salah ni. Aida kata salah tak semestinya betul. Betul tu. Saya rasa betul Ustaz. Adibah kata betul tadi tak? Salah lah. Tiba-tiba salah pula. Tak ada, saya kira jawapan pertama. Amar, betul ke salah? Tak pasti lah Ustaz. Tak ada jawapan tak pasti. Betul ke salah je? Salah. Salah. Salah Salah. Sebenarnya jawapan yang betul Ustaz. Danish, betul ke salah? Salah. Salah. Bukan main semua. Eliana, betul ke salah? Salah kot. Salah kot. Ada aja. Betul. Aziz, salah ke betul? Saya yakin Ustaz betul. Yakin betul? Betul lah Ustaz. Lepas Aziz siapa? Muzammil, betul salah Muzammil? Betul. Confirm. Betul, confirm. Bukan main. Yang geng jawab betul ni semua yakin siapa lagi ada tu? Naim tadi jawab apa? Salah. Nak jawab salah tadi Ustaz. Jawab salah. Najwa? Najwa lepas Prijan hilang terus ke apa? Anissa?
Betul kot. Betul kot. Seorang orang pertama yang betul kot. Dia macam tak yakin betul. Yang tadi semua yakin je betul. Adina? Saya yakin salah. Ya Allah, apa benda? Yakin salah. Main. Adam. Sebab Saya Betul lah, betul lah. Betul. saya rasa 50-50 Adam. 50-50 salah. Ada 50-50 Adam. Yang diam saya bagi 50-50 lulus ke gagal ni. ya Allah. Salah Azad. Salah. Jawapan dia salah. Macam mana cakap? Kenapa salah? Yakin. Kenapa salah? Oh, Sebab tu Ustaz. Tak nisu. Taknisu, apa masalah taknisu tu? Baitiha. Baitiha Ustaz. Apa masalah baitiha tu? Baitihu. Ketuk kepala ke? Baitihani. Baitihani Ustaz. Apa? Ustaz jamak Ustaz. Bayatiha. Bayatiha. Bayati taranum ke apa? Ya Allah. Apa masalah dia? Masalah dia alif Ustaz. Apa salah dia? Ha. Tu betul lah. Mar'atu tu perempuan. Kalau dekat isim yang bersama dengan dhamir, huruf baris terakhir tu kita tengok dekat mana? Beratas. Depan kan. Tak Mana? bisa. Cuba tengok baitiha tu. Baris terakhir dia baris apa? Depan. Atas. Bawah. Atas. Bawah, kiri kanan semua ada dah ni. Kalau isim bersambung dengan dhamir dia apa dekat situ? Baitiha tu dhamir dia apa? Ya. Tu kan? Sebelum ha tu baris, huruf apa? Huruf ta, betul? Betul. Ta tu baris apa? Bawah. Maksudnya baris apa? Baitihi. Baitihi pula dah. Baitaha. Sepatutnya. Betul lah. Kalau isim yang bersambung dengan dhamir, kita tak tengok baris dhamir tu. Kita tengok baris sebelum dhamir tu. So dekat sini huruf terakhir sebelum dhamir huruf ta. So jawapan dia sepatutnya baitaha. Taknisul mar'atu baitaha. Okay. So segala manusia-manusia yang yakin, seyakin-yakinnya cakap betul tadi tu, silalah baca balik benda ni. Okay, ada soalan? Tak ada. InsyaAllah. InsyaAllah tak ada. Kita sambung jumlah ismiyah. Okey, sekejap Jumlah ismiyah siapa? Adibah kan? Ya, saya. Nampak tak? Dia on the way. Nampak. Sekejap. Okay. Jumlah ismiyah Sebenarnya kalau tadi jumlah fi'lnya dia start dengan verb kan. So kalau jumlah ismiyah dia start dengan noun. Jadi dua benda je, which is subject and predicate. So dia subject ni mubtada, predikat ni khabar. So dalam mubtada ni dia ada 3 syarat. Syarat pertama dia isim. So isim ni ada al-domair dengan isim zahir. So next kita ada ma'rifah. Ma'rifah ni dia ada 3 bentuk. Yang pertama alif lam tambah isim, contohnya al-muallim ataupun al-madrasah. Dan yang kedua kita ada isim tambah domir, muallimuhu ataupun kitabuha. Yang ketiga kita ada mudaf tambah mudaf ilaih. Contohnya mudil al-madrasah. And syarat yang last dia adalah isim berbaris depan. Faham tak? Dengar tak? Korang dengar ke tak ni? Dengar. Okay. Dengar. Macam itulah saya rasa kalau saya mengajar. Jangan risau. Okay, next. Kita orang nyaut lah Ustaz. So next, Kadang-kadang diam je.
Okay, kita sambung ni, jangan bising benda lain. Okay. Dia ada 4 bentuk je nak buat ayat ni. Okay, bentuk pertama mubtada tambah dengan isim. Lepas tu next tu dia tak ada alif lam. Hurufnya isim tak ada alif lam, huruf belakang dia tanwin. Contohnya al-sayyaratu jamilatun. So al-sayyaratu tu mubtada, jamilatun tu isim tak ada alif lam, huruf belakang dia tanwin. Macam kita nak ikut yang ni, macam nak cari isim alif lam ni. Kan al-sayyaratu jamilatun dia dia ikut mubtada ni in term of muannas ataupun muzakkar dengan singular, dua dengan plural. Contohnya macam as-sayyaratu ni muannas mufrad kan, jamilatun ni pun dia mufrad muannas juga. Okay, next kita ada bentuk kedua, isim baris depan tambah domir tambah dengan isim tak ada alif lam baris tanwin. Contoh ayat dia al-kitabu sirruhu rahisun. Bentuk ketiga kita ada fi'il maf'ulun bi tambah huruf jar tambah dengan isim majrur. Contoh ayat dia at-talibu yakulu ar-ruzu fi mat'am. At-talibu ni mubtada, yakulu ni maf'ulun bi, lepas tu huruf jar dia kan betul lah. At-talibu ni mubtada, yakulu ni fi'il, ar-ruza ni maf'ulun bi, huruf jar dia fi, isim majrur dia al-mat'am. Bentuk yang last ni yang paling senang, which is huruf jar tambah dengan mubtada tambah huruf jar tambah dengan isim majrur. Contoh dia al-kitabu ala maktab. Faham tak? Gitu je. Al-Aruzah tu salah tau. Yang mana? Al-Aruzah sepatutnya huruf zai bukan huruf zal. Oh, okay. Sorry. Okay, itu je. Ada soalan ke? Tak ada. Okay, kalau tak ada sambung topik last sekali, isim mausul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya akan explain pasal isim mausul. Isim mausul ni kata yang menunjukkan makna yang. Dia kena ikut beberapa perkara. Mesti melihat perkara yang sebelumnya, sebelum isim mausul dari segi jumlah, jantina, manusia atau bukan manusia. Perkataan kecuali domir dan kata nama khas sebelumnya mesti ada alif lam atau kata ganti nama. Jika tiada alif lam atau kata ganti nama, isim mausul tidak boleh digunakan. Selepas isim mausul mesti ada ayat. Penggunaan isim mausul adalah salah jika tiada ayat selepasnya. Tidak boleh menggunakan perkataan sahaja selepasnya. Ini jadual penggunaan isim mausul. Bagi muzakkar lelaki, untuk mufrad manusia atau bukan manusia sama je allazi. Kalau musanna dua orang, manusia atau manusia, allazani bukan manusia, allazaini. Jamak manusia allazaina. Kalau muannas perempuan, mufrad dia allati. Ain, cuba zoom sikit. Zoom sikit. Tak nampak Naim.
Dia macam jauh sangat. Boleh buka buku 136 kot. Ni clear lah sikit. Okey, kalau perempuan mufrad dia alati. Kalau musanna alatani atau alataini. Kalau jamak ada allai, allatai, allawati. Kalau jamak lelaki perempuan bukan manusia allati. Okey, macam contoh. Alah, boleh nampak ke ni? Okay. Dia yang membaca di perpustakaan itu. Huwa allazi yaqra'u fi al-maktabah. So, tu apa lagi? Bagi contoh lagi sikit lah. Okey, lepas tu saya bersama saudara lelaki saya yang suka makan. Ana ma'a akhi allazi yuhibbu al-aklu. So, asal dia kan akhi. So, bila ada saudara lelaki tu tambahlah, jadi tambah ya tu jadi akhi. Ya. Tu je lah Ustaz. Ada apa-apa soalan ke? Secara asasnya isim mausul akan kembali tengok rujuk kembali kepada perkataan sebelumnya. So dia akan tengok in terms of mudzakkar muannas dengan in terms of mufrad mutsanna jamak. Kalau mudzakkar mufrad allazi, lepas tu alladzani mutsanna mufrad, alladzina untuk jamak mudzakkar mutsanna mufrad tadi, mudzakkar mutsanna. Then kalau perempuan dia akan ada muannas, kita akan ada allati, allatani, allati ataupun allai. Tapi kalau untuk jamak ghair aqil macam biasa, dia akan kembali kepada mufrad muannas which is allati. So ada apa-apa soalan berkenaan dengan the whole topics untuk grammar? Tak ada. Tak ada. Sebenarnya kita ada lagi 2 topik which is huruful jar dengan mufrad musanna jamak. Tak apalah, yang tu kita carry forward nanti untuk next class ke apa ke. So let's go to the next part of the class. Hari ni 2 orang kan? Betul. Siapa nak mula dulu ni? Hari ni Ustaz? Iyalah. Yelah. Ini. Siapa mula dulu? Naim ke Danish dulu? Saya. Okay, sila. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kat kamera Ustaz. Kat kamera lah. Buka kamera. Please. Ni ada adik sebelah Ustaz. Tak apa, kita orang mampu je tengok. Apa nak tengok ke Danish? Aduh, andam nampak Ustaz? Pak mana adiknya? Hilang pula. Ni dah keluar Ustaz. Saya dah suruh dia keluar ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nak bagi tazkirah berkenaan berkaitan dengan tanggungjawab anak kepada ibu bapa. Okey, mula-mula sekali bagi saya Allah juga menyebut bahawa tanggungjawab anak kepada ibu bapa ialah merupakan suatu kewajipan dan tanggungjawab untuk memenuhi keperluan ibu bapa. Dan banyakkan orang menganggap ini sebagai sesuatu yang penting dan bertuah bagi siapa yang masih memiliki ibu bapa. Kerana Nabi Muhammad SAW juga menyebut dalam hadisnya pernah menyatakan orang yang hina adalah orang yang sempat bersama ibu bapanya, tetapi kesempatan yang ada itu tidak membolehkan dia untuk dimasukkan ke dalam syurga. Jadi untuk memenuhi tanggungjawab dan berbakti kepada ibu bapa, saya ingin membahagikan kepada 2 jenis, iaitu semasa ibu bapa kita masih hidup dan satu lagi semasa ketika mereka sudah tiada. Okey, yang mula-mula masa kedua ibu bapa masih hidup, kita mungkin boleh kita kenalah
macam berbuat baik dan tidak meninggikan suara kepada mereka. Contohnya ada wahyu ayat Al-Quran yang menyebut dalam surah Al-Isra ayat 23, maka janganlah kamu berkata kepada mereka barang perkataan kasar sekalipun perkataan hal, dan janganlah kamu menentang mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan seterusnya, kita juga boleh berdoa kepada mereka, dan doa ini juga ada di dalam Quran, dan Allah menyatakannya dalam surah Al-Isra ayat 24, di mana bunyi seperti, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua, sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. Next, iaitu selepas kematian ibu bapa. Mungkin agak sukar untuk kita berbakti kepada mereka, jadi kita mampu buat setakat yang kita boleh, seperti mungkin tunaikan hutang mereka, mungkin kepada Allah ataupun kepada manusia. Apa yang dimaksudkan hutang kepada Allah? Seperti puasa, haji dan nazar. Contohnya dalam dalam hadis Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa telah datang, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ke atasnya puasa Ramadan meninggalkan puasa. Adakah aku perlu qada puasa bagi pihaknya? Dan Rasulullah SAW menyebut, ya, kerana hutang dengan Allah dia berhak untuk ditunaikan. Dan kepada manusia, kita harus melunaskan hutang-hutangnya supaya jasadnya tidak tergantung di langit dan tiada lagi mudah untuk masuk ke syurga. Dan akhir sekali, kita mampu bersedekah untuk mereka walaupun selepas ketiadaan mereka. Contohnya dalam riwayat Al-Nasai yang berbunyi seperti bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa saat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan belum sempat dia berwasiat, maka bolehkah aku bersedekah untuknya? Baginda SAW menjawab, ya. Jadi untuk kesimpulan, kita boleh menganggap bahawa setiap insan yang masih mengenai ibu bapa ini sangat istimewa dan kita haruslah memenuhi kewajipan untuk mereka. Dan saya ingin mengingatkan kepada semua rakan-rakan bahawa menderhakai kedua ibu bapa, hukumannya akan dipercepatkan oleh Allah. Berdasarkan hadis riwayat Al-Hakim, bahawa setiap dosa akan dilawatkan oleh Allah, hukumannya mengikut kehendaknya sehingga hari kiamat, kecuali derhaka kepada ibu bapa. Maka sesungguhnya Allah akan menghukumkan kepada pelakunya semasa hidup sebelum kematiannya lagi. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Naim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan juga Bapak. Okay, hari ini saya akan ceritakan 3 pesanan penting tentang kehidupan dunia ini. Saya marah. Saya nak sampaikan point. Betul lah tu. Dunia ni adalah destinasi yang kita sedang hadapi sekarang. Sebelum kita jejak ke alam seterusnya iaitu barzah, kita akan diuji di atas dunia ini terlebih dahulu. Okey, pertama, jangan hanya fikir balasan dunia semata-mata. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 134, sesiapa yang mahukan pahala balasan dunia sahaja, maka rugilah ia, kerana di sisi Allah disediakan pahala dunia dan akhirat. Dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa melihat. Sikap manusia ni memang mahukan hasil diterima dengan segera. Lagi cepat, lagi baik. Contoh dia macam bila kerja, dia nak gaji, tiada upah dan gaji, belum tentu kerja tu ingin dilakukannya. So hakikatnya kehidupan ni, kita bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat nanti, kita akan dihidupkan dan menerima pembalasan atas perbuatan kita di dunia. Baik atau buruk, walau sekecil benda itu pun, kita akan ditanya di akhirat oleh Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala tidak tertinggal sedikit pun. Jadi sabarlah dalam melakukan kebaikan itu. Jika tidak, hari ini kita menerima balasan, pasti di akhirat kita mendapat ganjaran pahala.
Begitu jugalah dengan perbuatan jahat yang dilakukan. Kalau kat dunia ni perbuatan jahat terlepas dan tidak dapat dijejaki oleh pihak berkuasa, ingatlah di akhirat nanti hukuman yang adil akan menimpa mereka. Janji Allah itu pasti kawan. Jadi jangan putus semangat. Betul. Jangan Betul. putus semangat dalam melakukan kebaikan dan jangan terjebak. Jangan terjebak dalam kerja kejahatan. Betul. Segala yang dilakukan pasti akan menerima pembalasan nanti. Kita Betul. ada dunia saja tapi kita juga ada akhirat nanti kawan-kawan. Tak ya, gelak Zid. Okey. Itu sajalah saya apa yang saya cuba sampaikan. Satu cukuplah. Marah Naim. Jangan marah ni. Saya nak sampaikan point je. Okay, terima kasih. Okay, kalau tak ada apa-apa, terima kasih semua. Kita jumpa nanti kelas seterusnya. Assalamualaikum. Pilih Ustaz, pilih. Next Ha? class apa dia? Oh, next class. Lupa pula nak kena pilih kan. Siapa je lagi yang belum? Alip. Alip. Alif tak ada hari ni. Amar. Amar tak belum. nak Ustaz. Perempuan Ustaz. Perempuan Later tak nak. perempuan Ustaz. Amar dengan Saya Muzammil rasa belum. macam tu lah. Ya Allah. So, Amar ke Muzammil ni? Dua-dua je lah terus. Amar. Saya tak pernah Dua-dua. Dua-dua Ustaz. Okay, Dua-dua, Ustaz. dua-dua. Ah. Dua-dua cepat sikit habis. Betul Ustaz. Betul. Okay, next class Amar dengan Muzammil Okay. Yes. Ni apa? Okay, jumpa Tazkirah. next class. Syukran Ustaz. Afwan. Syukran Ustaz. Ustaz. Ya. Nanti share tips lagi cara nak bantai soalan Arab. Okay. Mantap. Okay, Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, tazkirah ke? Ya. Ha? Tazkirah ke? Kenapa? Tak ada, saya tanya tazkirah ke? Ah. Okey. Assalamualaikum.